Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Rosnizam. Hari ini nama Menteri I1920404. Hari ini saya dan kawan-kawan saya, Hanis dan Mazni, akan membentangkan tentang laporan isu kes yang berkenaan dengan teori Alfred Adler. Okey, kita pergi yang pertama, slide pertama. Latar belakang tokoh. Okey, Alfred Adler ini telah dilahirkan pada 7 Februari 1870 di pendalaman Vienna iaitu Penzig. Merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik. Pada waktu kecil, beliau rapat dengan ibunya, tetapi setelah kelahiran adiknya, beliau mulai rapat dengan ayahnya. Okey. Ketika waktu kecil pula, beliau sering sakit dan mengalami kecederaan. Pada umur 5 tahun, beliau hampir meninggal kerana penyakit pneumonia. Okey, seterusnya beliau mendapat ijazah dalam bidang perubatan di College University of Vienna pada tahun 1895. Kemudian melanjutkan pengajarannya dalam bidang neurologi dan psikiatri. Okey, seterusnya beliau telah diajak oleh Sigmund Freud untuk menyertai Vienna Psychoanalytic Society sebagai pegawai ahli lembaga. Lepas tu disebabkan beliau tidak setuju dengan Sigmund Freud yang mengatakan bahawa dorongan seksual ini adalah dengan seksual ini melebihi tingkah laku manusia, beliau telah meninggalkan Sigmund Freud kerana mengatakan bahawa perasaan itu adalah lebih daripada biologi dan mengasaskan Society of Individual Psychology. Sambungannya, selepas Perang Dunia Pertama, Adler telah menubuhkan klinik kanak-kanak untuk bimbingan di sekolah-sekolah di Vienna, di kawasan perumahan, kawasan kampung Adelaide ini. Mulia telah meluaskan teori dan memperkenalkan teorinya, itu teori psikologi individu Adlerian ke seluruh Eropah dan Amerika Syarikat. Okay. Pada tahun 1936, beliau meninggalkan Jerman dan berhijrah ke Amerika Syarikat untuk mengasaskan Society of Adlerian Psychology in Amerika Utara dengan mempelajari tentang subjek berasaskan tentang apa yang diasaskan, iaitu teori Adlerian. Meninggal dunia pada tahun 1937 kerana serangan jantung, dan tugasan terakhir dia ialah sebagai ahli psikologi di Long Island College of Medicine 2 tahun sebelum dia meninggal, iaitu 1935. Okey, kita pergi kepada pengenalan teori. Teori Adlerian adalah teori psikologi individu. Merupakan salah satu aliran teori kognitif yang membawa maksud berfikir. Adlerian ini mempunyai fokus kepada keunikan dimiliki oleh setiap manusia. Manusia itu adalah unik setiap orangnya, dan menolak tentang desakan seksual yang menentukan personaliti seorang individu yang diasaskan oleh Sigmund Freud. Beliau tidak setuju dengan Sigmund Freud tentang desakan seksual ni. Dan mengatakan adalah perasaan itu melebihi pada biologi. Pendekatan ini berlandaskan kefahaman tentang motivasi dan tingkah laku individu. Maknanya setiap tingkah laku individu tu kena ada ke arah motivasi, dan setiap motivasi itu akan menyebabkan tingkah laku sesuatu individu. Adler berminat mengkaji mengapa individu bertindak balas secara berbeza terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan. Maknanya setiap orang ni berbeza-beza, unik. Itulah sebab ada manusia ni bertindak balas berbeza terhadap sesuatu peristiwa. Okey. Pandangan terhadap sifat semula jadi manusia. Kembangan awalnya Adler ini menekankan tentang family yang
yang memainkan peranan penting untuk membentuk personaliti zaman kanak-kanak. Kerana beliau adalah Adlerian ini adalah berasal daripada keluarga pertengahan Yahudi. Beliau dengan membawa pengalaman waktu kecil kepada diasaskan di dalam teori Adlerian ini. Okey. Kasih sayang dan minat ibu bapa adalah penting bagi membantu perkembangan personaliti yang sihat. Yalah, kalau anak-anak itu tidak cukup kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapanya, beliau akan menjadi inferior complex atau superior complex, terlebih keyakinan dirinya. Kanak-kanak anak yang telah dimanjakan dan tidak berdaya bergantung kepada orang lain menyebabkan rasa kekurangan dan mengalami rendah diri. Kanak-kanak turut memerhatikan peristiwa dan persekitaran mereka di samping membentuk kepercayaan tentang kehidupan. Maknanya kanak-kanak ini dia memerhatikan segala tingkah laku dan perlakuan manusia di sekitarnya dan membentuk kepercayaan. Apa yang dinampak tu dia akan meresap, mengalaminya sendiri dan membuatkan dia percaya terhadap orang-orang sekitarnya apabila dewasa kelak dan kehidupannya apabila masa depan. Kadang-kadang bertindak balas terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan penilaian mereka. Apa yang kanak-kanak belajar tadi, perhatikan tadi, beliau kanak-kanak itu akan bertindak balas terhadap sejauh mana mereka merasakan, mengalami pengalaman tersebut. Logik peribadi juga terbentuk daripada pengalaman masa kanak-kanak. Maknanya kepercayaan juga dibentuk daripada zaman kanak-kanak. Sambung. Okay. Konstelasi keluarga. Kan Adlerian cakap tadi daripada latar belakang dia, pada mulanya dia rapat dengan mak dia kerana dia tidak mempunyai adik, tapi setelah kelahiran adik dia mulai rapat dengan ayahnya pula. Okey, anak pertama ni disebabkan pada waktu itu adalah dia seorang je anak, so dia dimanjakan dan diberi perhatian sepenuhnya. Anak sulung ni boleh diharap bekerja keras untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Dan seterusnya anak pertama akan membentuk diri sendiri menjadi seorang yang cuba berada di atas. Maknanya anak ni cuba menjadi contoh dan teladan yang baik untuk adik-adik dia. Dan sentiasa ada keinginan untuk menjadi model kepada dirinya serta bersifat mengarah seperti ketua. Dia yang tua, so dia suka mengarah-arahkan adik dia. Okey. Kedua, anak yang kedua adalah sekiranya cuma dua adik. Anak kedua ini dia kalau dia suka bersaing dengan abang atau kakak dia yang sulung. Lepas tu dia akan untuk mencari kelemahan anak pertama dan usaha untuk mengalahkannya. Kalau anak pertama ni adalah anak yang terbaik dalam pelajaran, anak kedua ni pun akan mengikut dia punya jejak langkah anak sulung itu. Dari satu sering berbalah lah untuk memenangi hati dan perhatian ibu bapa dia. Okey, anak tengah. Kebiasaannya anak tengah ni dia tersepit lah kerana anak sulung dan anak bongsu diberikan perhatian yang penuh. Tapi anak tengah ni tak dapat perhatian yang penuh. Selalu bersaing untuk membuktikan pencapaiannya berbanding anak pertama. Untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, so dia selalu bersaing untuk melebihi anak kedua dan anak pertama. Okay. Anak bongsu pula merupakan bayi kepada ibu bapanya. Mereka sentiasa dimanjakan, diberi perhatian lebih sebab dia anak bongsu. Anak bongsu juga diistilahkan tidak pandai berdikari kerana semua disuap oleh anak-anak atasnya lain, abang kakak dia dan ibu bapa.
Tetapi bila mereka diberi peluang, mereka akan meneroka dengan lebih jauh lagi dan lebih mendalam lagi terhadap perkara baharu ataupun situasi yang baharu. Okey, anak tunggal ni dia merupakan satu-satunya, dia tak ada adik-beradik, satu-satunya anak kan. Dia dilayan seperti anak bongsu dan anak sulung juga. Dia mendapat layanan seperti anak sulung dan anak bongsu. Dia lebih anak tunggal ni dia suka pencapaian, walaupun dia tidak suka bersaing kerana tidak ada anak-anak yang lain yang boleh bersaing dengannya. Tapi anak-anak ni dia senang untuk rapat dengan orang-orang yang lebih dewasa daripadanya sebab dia berkawan dengan ayah dan maknya. Seterusnya ialah konsep utama ataupun prinsip asas di dalam teori psikologi individu Adlerian ini. Yang pertama ialah kendi kreatif. Maksudnya apa yang Adler sampaikan di dalam teori ini adalah manusia itu bersifat kreatif, mempunyai personaliti yang teragung, yang terbaik dan merupakan pengantara di antara rangsangan dan gerak balas. Maknanya di sini kreatif lah di antara setiap tingkah laku yang diperlakukan oleh orang manusia di luar sana. Dengan kekreatifan dalam kehidupannya, dia akan mewarnai kehidupannya dengan lebih cantik, dengan lebih produktif dan tingkah laku itu akan menjadi penentu utama masa depan seorang individu untuk mencapai apa yang mereka nak masa depan. Yang kedua ialah gaya hidup. Gaya hidup ni apa yang manusia itu unik, apa yang setiap manusia itu lain-lain pengalaman, zaman kanak-kanak dan pemikiran maupun apa sahaja yang ada di dalam apa yang terjadi dalam hidupnya. Gaya hidup berlainan antara seorang individu dengan individu lain membuatkan individu itu unik. Dan seterusnya yang membezakan individu itu. Memberi keseimbangan kepada inferiority yang dialami ataupun kegiatan dilakukan dikenali sebagai pasti ataupun dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup seseorang ini yang inferiornya terlebih atau berkurangan atau superiornya terlebih atau berkurangan. Minat sosial. Manusia ini adalah berfokuskan minat sosial. Maknanya manusia ini dia suka untuk bermasyarakat. Dengan masyarakatlah dia akan membaiki, menambah baik dia punya peranan di dalam masyarakat. Untuk di dalam masyarakat dia akan mencapai mencapai superiority, matlamat peribadi, apa yang hendak dicapai. Dengan sosial ini juga akan menjadi sebahagian gaya hidup seseorang, mempengaruhi cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Potensi kesukaannya untuk bermasyarakat dalam diri individu membangkitkan dan melebarkan minat dari zaman kanak-kanak lagi. Seterusnya adalah perasaan inferior. Di dalam teori ini, Adler menekankan tentang perasaan inferior daripada keluarganya, daripada susunan kelahiran dan pendidikan dan apa yang mak ayah itu ajar kepada anak-anak itu. Bila anak kanak-kanak tersebut melalui zaman anak-anak yang tidak sihat, macam jenis yang broken family, dia akan lebih rasa inferior, itu perasaan rendah diri yang mendalam.
Dengan perasaan rendah diri ni akan membentuk personaliti dan sikap mereka pada masa akan datang. Menunjukkan tanda kelemahan dan abnormal kepada individu itu. Dia akan rasa down, akan rasa tidak berperanan dalam masyarakat, tidak berguna, dan tingkah lakunya negatif atau maladaptif. Seterusnya, superiority bermaksud lengkap, sempurna, seimbang, selesai untuk mengejar dan mencapai keseluruhan potensi diri dan melengkapkan diri dengan potensi tersebut. Apa yang hendak dicapai oleh individu tersebut untuk mengorientasikan sikap dan tingkah laku ke arah masa depan. Dengan superior ni akan memotivasikan manusia untuk berkelakuan lebih baik di dalam masyarakat dan kehidupan kita. Okey, superiority ni akan menentukan sikap dan tingkah laku kita pada masa akan datang dan pada masa lalu, pada zaman kanak-kanak kita. Okey, yang terakhir ialah fictional feminism. Maknanya fungsi terakhir dia untuk mencapai bentuk-bentuk potensi walaupun bukannya realiti dan dipercayai sepenuhnya. Okey. Bersifat subjektif iaitu kehidupan manusia berpaksikan idea-idea yang terdapat di dalam kefungsian terakhir itu. Manusia pada asasnya membina dan mengikuti idea-idea yang mereka sendiri cipta. Kepercayaan kepada cita-cita sebenarnya bukan sahaja mempengaruhi diri sendiri tetapi orang lain. Contohnya kepercayaan syurga. Apa yang mereka nak percaya itu mereka percaya dan menentukan tingkah lakunya ke arah kepercayaan mereka. Konsep atau fiction mengenai ketuhanan mereka, contoh yang dipegang oleh Alfred Adler menghadirkan konsep fictional feminism. Okey. Baik, sekian saja daripada saya. Saya serahkan slide seterusnya kepada individu seterusnya. Matlamat terapi. Matlamat utama kaunselor melalui terapi individu ialah untuk mendidik dan membantu memperolehi nilai-nilai sesuai berdasarkan kepentingan sosial mereka dalam masyarakat. Terapi ini juga sebenarnya bertujuan untuk memberi maklumat, mengajar, membimbing dan memberi galakan kepada klien untuk berubah. Sepanjang sesi kaunseling terapi individu, kaunselor perlu mewujudkan dan mengekalkan hubungan kaunseling yang egalitarian berteraskan kerjasama dan komitmen. Matlamat utama yang lain ialah menganalisis dinamik yang terdapat dalam hidup klien. Oleh itu, kaunselor perlu untuk menganalisis gaya hidup klien, matlamat hidup klien dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan klien. Kaunselor juga perlu mahir membuat interpretasi bagi menghasilkan celik akal. Matlamat akhir bagi terapi ini ialah mengajar klien untuk membuat orientasi semula kepada gaya hidupnya agar klien mencapai perubahan tingkah laku yang sihat. Untuk menganalisis dan mentafsir dinamik kehidupan klien, kaunselor perlu memahami life task utama dalam hidup klien. Adler percaya bahawa setiap individu perlu menghadapi sekurang-kurangnya 3 tugasan utama dalam kehidupan, iaitu kerja, persahabatan dan cinta, kasih sayang. Teknik-teknik. Untuk melaksanakan teknik-teknik terapi individu dengan baik, kaunselor juga perlu mengetahui beberapa teknik khas yang boleh dilaksanakan dalam sesi kaunseling terapi individu ini. Teknik-teknik terapi ini terbahagi kepada 8. Yang pertama ialah kesegaran. Kesegaran ini klien digalakkan untuk menangani masalah yang perlu disegerakan atau masalah yang paling signifikan dahulu. Yang kedua, paradoxical attention. Kaunselor mesti peka terhadap sebarang cubaan untuk menarik perhatian, mendapatkan kuasa, sifat dendam dan kompleks inferior dalam diri klien. Yang ketiga, galakan. Kaunselor menggalakkan klien dengan menyokong sebarang usaha dan pemikiran yang positif yang ditunjukkan oleh klien. Galakan adalah kunci utama untuk mencapai pilihan hidup yang produktif. Seterusnya, mencabar.
Kaunselor mencabar klien untuk mempertimbangkan logik peribadi mereka. Lazimnya, setelah klien menganalisis cara pemikiran mereka, mereka akan mendapati bahawa mereka mampu mengubah cara pemikiran dan tingkah laku mereka. Seterusnya, memerangkap diri. Klien belajar menjadi lebih peka terhadap tingkah laku serta pemikiran yang boleh memudaratkan diri mereka apabila ianya berlaku. Klien akan memberhentikan tingkah laku atau pemikiran tersebut sebaik sahaja menyedarinya. Menekan butang. Klien digalakkan menyedari bahawa mereka mempunyai pilihan untuk memilih rangsangan yang ingin diberikan tumpuan. Ini bermaksud klien boleh memilih untuk menghayati pengalaman negatif atau positif. Yang keenam, meludah ke dalam sup. Kaunselor menyatakan pemerhatiannya terhadap tingkah laku maladaptif klien yang dikesan dan menyebabkan klien tidak mendapat kepuasan yang diinginkan daripada tingkah laku tersebut. Yang ketujuh, beri tugasan dan dapatkan komitmen. Klien akan menetapkan matlamat jangka pendek yang mampu dicapai dan seterusnya menetapkan pula matlamat jangka panjang yang lebih realistik. Kaunselor pula cuba mendapatkan komitmen klien untuk melaksanakan tugas yang dirancang. Dan yang terakhir, merumus dan menamatkan sesi. Kaunselor perlu membuat rumusan keseluruhan sesi dan menamatkan sesi tersebut apabila matlamat telah tercapai. Peranan kaunselor. Sebagai seorang kaunselor, kita harus tahu apakah peranan kita di dalam sesi kaunseling. Peranan yang pertama adalah kaunselor berperanan membuat diagnosis, menjadi guru dan model kepada klien. Kaunselor akan banyak membuat penilaian terhadap klien dan gaya hidupnya, dan ini termasuklah penilaian berdasarkan susunan keluarga, kisah hidup awal, mimpi dan keutamaan yang diberikan kepada klien dalam hidupnya. Sehubungan itu, kaunselor akan berkongsi interpretasi, pandangan, pendapat dan perasaan dengan klien. Selain itu, kaunselor juga perlu meningkatkan dan mengekalkan hubungan terapeutik yang terbentuk sepanjang sesi. Kaunselor perlu menjadi model untuk mendorong minat sosial yang positif dalam kalangan klien. Ini kerana klien menghadapi kesukaran kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosialnya kini. Kaunselor boleh melaksanakan peranan ini dengan mengarahkan klien agar berkelakuan seperti yang dia inginkan untuk berjaya dalam kehidupan sosialnya. Kaunselor juga bertanggungjawab untuk meningkatkan tahap motivasi klien untuk berubah ke arah positif. Kelebihan dan kelemahan teori Adler. Teori psikologi individu merupakan salah satu teori yang berkembang dengan pesat. Sumbangan terbesar Adler kepada dunia psikologi ialah menambah satu lagi teori yang membantu ahli psikologi memahami klien. Teori ini juga dikatakan sesuai untuk masyarakat berbilang bangsa. Tumpuannya terhadap kesempurnaan insan melalui minat sosial menjadikan ia satu teori yang unik dan menarik. Banyak kajian telah dijalankan terhadap pengaruh susunan kelahiran terhadap personaliti seperti yang diketengahkan oleh Adler. Teori Adler juga telah mengubah pandangan am yang berpendapat bahawa manusia ini cenderung kepada minat seksual semata-mata kepada pandangan yang lebih diterima oleh masyarakat, iaitu manusia adalah lebih cenderung kepada minat sosial. Ia juga telah membawa terapi keluar dari kepompong yang sempit, iaitu klien hanya berbaring di atas sofa panjang melayan pemikiran bawah sedarnya kepada kaedah kaunseling yang lebih dinamik, di mana ia juga digunakan dalam kaunseling kelompok, pendidikan ibu bapa dan digabungkan dalam prosedur kaunseling keluarga. Secara amnya, kaunseling ini lebih terbuka dan sesuai dalam setting yang berlainan. Namun, teori ini telah dikritik atas dasar ianya terlalu am, iaitu tidak menerangkan kerangka personaliti individu dengan mendalam. Selain itu, ada juga berpendapat bahawa ianya satu pendekatan yang cuba memuatkan segalanya. Minat sosial dilihat sebagai tonggak kepada semua perlakuan manusia, namun minat sosial itu sendiri tidak dikupas dengan mendalam. Di samping itu, tidak banyak kajian telah dijalankan terhadap keberkesanan teori ini untuk menyokong penggunaannya secara menyeluruh. Ada juga yang menganggap terlalu banyak maklumat konstelasi keluarga yang perlu diterokai semasa dalam sesi kaunseling. Namun,
Kaedah pengumpulan maklumat tersebut tidak dijelaskan dengan terang serta cara penggunaan maklumat yang telah dikumpul juga agak kabur. Teori Adler dikatakan hanya sesuai untuk klien yang mampu berkomunikasi dengan baik tentang diri mereka kerana keperluan mengumpul maklumat tersebut. Sedangkan tidak semua teori dapat berbuat demikian. Walau bagaimanapun, teori ini juga turut dipersoalkan dari segi kaedah dan perlaksanaannya. Namun, kebolehpakaian teori ini untuk masyarakat berbilang latar belakang dan pelbagai setting menjadikannya salah satu teori yang menarik untuk diterokai dan dilaksanakan. Itu sahaja. Latar belakang isu perasaan inferiority dalam keluarga. Salwa bukan nama sebenar, berumur 22 tahun dan berasal dari Kedah. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda maklumat di sebuah universiti di Malaysia. Klien merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik, mempunyai seorang kakak yang berumur 23 tahun dan adiknya berumur 18 tahun. Latar belakang keluarga hidup mewah dan berpelajaran. Ibu bapa Salwa amat mementingkan taraf dan pelajaran dalam keluarga. Dalam kalangan ahli keluarga, Salwa merupakan anak yang kurang pintar berbanding adik-beradik yang lain. Beliau mendapat keputusan yang sederhana baik, manakala kakak dan adiknya dapat menyambung pengajian di tempat yang bagus. Kakaknya dapat menyambung pengajian di sebuah universiti yang ternama. Ibu bapa sering membanggakan kakak dan adiknya dengan menceritakan kepada saudara mara bahawa mereka mempunyai anak yang baik dan bagus. Adik-beradik Salwa juga turut dimanjakan dan segala kemahuan pasti akan diturutkan. Namun berlawanan dengan Salwa. Salwa sentiasa disisihkan akibat beliau kurang pintar dalam pendidikan. Salwa berasa kurang mendapat perhatian daripada ibu bapanya. Sewaktu kecil, jika klien tidak mendapat keputusan yang baik, klien akan dirotan oleh bapanya. Salwa juga sering dibandingkan dengan kakak dan adiknya disebabkan beliau merupakan anak tengah. Salwa mula percaya bahawa dia merupakan seorang yang sentiasa gagal dalam pelajaran. Salwa cuba menutup kesalahannya dengan mencapai superioriti dari segi sukan, kelab persatuan dan sebagainya sejak dari sekolah rendah hingga peringkat universiti. Hubungan beliau dengan rakan-rakan lebih baik berbanding ibu bapanya kerana rakan-rakan banyak memberikan dorongan yang positif. Namun disebabkan tekanan yang dihadapi di rumah, lama-kelamaan Salwa mula hilang minat terhadap pelajaran dan beliau mula ponteng kelas dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Malah lebih teruk lagi, keputusan setiap semester Salwa jatuh mendadak. Kaedah penyelesaian isu Salwa menggunakan teori Adler. Terdapat 4 fasa proses kaunseling menurut Adler. Fasa yang pertama adalah membina hubungan dan mengekalkan hubungan terapeutik dengan ahli. Di dalam fasa membina hubungan, Salwa diterima dengan ikhlas dan dilayan dengan penuh rasa hormat. Kaunselor akan menerangkan kepada klien tentang proses kaunseling yang akan dilaksanakan, termasuk tentang etika kerahsiaan dan batasannya, jangka masa sesi, peranan kaunselor yang akan melaksanakan diagnosis dan menjadi guru kepada klien, serta meminta klien memberi sepenuh komitmennya terhadap terapi. Klien digalakkan untuk melibatkan diri dengan aktif sepanjang sesi kaunseling kerana kaunselor akan berkongsi interpretasi, pandangan, pendapat dan perasaan dengan klien berdasarkan perkongsian klien sepanjang sesi. Kaunselor bertanggungjawab mengekalkan hubungan terapeutik sepanjang proses kaunseling. Fasa yang kedua adalah membuat analisis dan penilaian. Pada fasa ini, kaunselor akan meneroka gaya hidup klien dan persepsinya terhadap kehidupan. 4 aspek utama yang akan ditumpukan ialah konstelasi keluarga dan susunan kelahiran, ingatan awal zaman kanak-kanak dan kesilapan-kesilapan asas, mimpi dan keutamaan dalam hidup. Dari segi konstelasi keluarga dan susunan kelahiran, kaunselor telah meneroka cara didikan ibu bapa Salwa. Berdasarkan cerita Salwa, kaunselor dapat membuat interpretasi bahawa ibu bapa Salwa sangat mementingkan taraf dan pelajaran di dalam keluarganya. Jadi, disebabkan Salwa tidak mencapai target yang diinginkan ibu bapanya,
Salwa disisihkan. Sebagai anak tengah, Salwa sering dibandingkan dengan pencapaian kakak dan adiknya. Justru, Salwa perlu bersaing bagi meraih perhatian ibu bapanya. Semua ini boleh dikaitkan dengan personaliti anak tengah, di mana lazimnya anak ini akan berasa tersepit dan tidak mendapat layanan yang sepatutnya. Anak ini berasakan perlu bersaing untuk membuktikan pencapaian berbanding anak pertama dan pada masa yang sama berusaha mendapatkan perhatian ibu dan bapa yang sering diberikan kepada anak bongsu. Kemudian, Salwa diminta berkongsi tentang perasaannya tentang apa yang berlaku semasa zaman kanak-kanaknya untuk mengenal pasti persepsi Salwa dan bagaimana persepsi ini membentuk kepercayaannya terhadap kehidupan. Ketika Salwa kecil, dia akan dirotan oleh bapanya jika dia gagal mencapai target atau mendapat keputusan yang cemerlang. Pengalaman itu telah membentuk kepercayaannya bahawa dia merupakan seorang yang sentiasa gagal dalam perajalan. Salwa juga percaya bahawa dia perlu memuaskan hati keluarganya. Namun, Salwa cuba menutupi kemelemahannya dengan mencapai superioriti dari segi sukan, kelab, persatuan dan sebagainya sejak dari sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti kerana ini membenarkannya merasa kepuasan mengawal hidupnya dengan baik. Selain meneroka kepentingan yang Salwa letakkan ke atas nilai superioriti, kaunselor juga meminta Salwa berkongsi sejauh mana dia rasa dia telah mengawal dirinya serta orang lain dalam kehidupannya. Kaunselor juga meneroka tahap keselesaan yang dirasakan oleh Salwa sekarang serta tahap keselesaan yang ingin dicapai dari segi kehidupan peribadinya, terutamanya dalam hubungan dengan ibu bapa, kakak dan adiknya. Seterusnya, fasa ketiga iaitu kefahaman diri dan celik akal. Setelah meneliti kesemua aspek ini, kaunselor akan membantu klien untuk celik dengan membuat orientasi semula. Di peringkat celik akal, kaunselor membantu klien memahami kenapa dia membuat keputusan tertentu dalam kehidupan. Kaunselor boleh menggunakan kemahiran interpretasi untuk mencari makna di sebalik kelakuan klien. Kaunselor akan mengkonfrontasi dan mencabar self-defeating actions iaitu tingkah laku yang merosakkan diri serta kepercayaan silap yang dimiliki klien. Pada masa yang sama, kaunselor perlu menyokong usaha klien untuk mencapai celik akal. Fokus diberikan kepada isu here and now. Kaunselor juga bertanggungjawab membantu klien memikirkan alternatif-alternatif yang boleh dilakukan bagi membetulkan keadaan tersebut. Dan fasa yang terakhir adalah membuat orientasi semula. Dalam peringkat akhir terapi ini, Salwa akan dibantu merancang sebarang pelan tindakan hasil daripada celik akalnya terdahulu dan digalakkan melaksanakannya di luar sesi. Kaunselor akan mencabar sebarang kepercayaan negatif klien, menggalakkannya mengambil risiko serta memberikan sokongan padu kepada Salwa dalam usahanya. Sebagai langkah utama, Salwa digalakkan berlagak seperti dia sudah berjaya mempunyai kawalan yang baik dalam dirinya dan berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salwa diminta memberi keutamaan kepada masalah yang perlu disegerakan supaya dapat mengurangkan ketegangan yang dihadapinya. Salwa juga diajar cara untuk mengenal pasti punca beliau hilang minat untuk belajar. Ini akan memudahkan Salwa mengamalkan teknik pengurusan emosi dan relaksasi bagi meredakan tekanan yang dihadapinya. Kaunselor membuatkan Salwa menyedari bahawa dia boleh memilih tindak balas yang lebih berkesan apabila masalah ini berlaku. Dengan memilih tingkah laku atau tindak balas yang lebih sesuai, kualiti kehidupan Salwa akan dapat diperbaiki. Sebelum mengakhiri sesi kaunseling psikologi individu ini, kaunselor membincangkan beberapa tugasan yang boleh Salwa jalankan dalam usaha mengatasi masalahnya. Sekiranya kaunselor memberikan galakan dan sokongan yang baik sepanjang sesi kaunseling, lazimnya klien akan lebih cepat mencapai celik akal dan membuat orientasi semula gaya kehidupannya dengan berkesan. Kaunselor boleh mengaturkan sesi susulan dengan Salwa untuk menilai perkembangannya dalam masa yang terdekat.
Kesimpulannya, kebebasan kreatif yang dipelopori oleh Adler memerlukan kepelbagaian strategi yang sesuai dengan keunikan setiap klien. Apabila klien belajar perkara baru atau cuba tingkah laku baru yang dipelajarinya, kaunselor harus memberi sokongan, galakan serta maklum balas yang bakal diterimanya dalam kehidupan sebenar. Perkara ini sama dengan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa apabila melihat kanak-kanak mencuba peranan dan situasi yang baru dalam proses membesar. Selain itu, klien harus dilayan dengan lembut dan pada masa yang sama harus diberi cabaran yang boleh meningkatkan keyakinan. Sepanjang sesi berlangsung, kaunselor perlu memainkan peranannya supaya proses sesi kaunseling berlangsung dengan baik dan seterusnya dapat membina kepercayaan klien. Seterusnya, refleksi yang dapat saya lakukan terhadap perkaitan teori dan isu adalah teori ini menganggap diri klien sebagai lokus untuk berubah dan bertanggungjawab. Andaian ini mungkin susah diterima oleh klien yang mempunyai budaya yang berbeza. Klien mungkin berasa marah dan diancam akibat kaunselor meneroka isu-isu seperti ingatan dan pengalaman zaman kanak-kanak serta hubungan dengan keluarga. Kadang-kala, interpretasi sukar dilakukan, terutamanya tentang mimpi. Namun, teori ini akan berkesan terhadap klien yang berintelijen dan highly verbal, tetapi mungkin mengabaikan klien yang tidak mencapai kategori ini. Masa yang diperlukan juga agak panjang jika sesi berlangsung disebabkan mahu meneroka klien. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Kami minta maaf jika ada silap. Yang baik datang daripada Allah dan buruk datang daripada kami. Sekian, terima kasih.